Lepas tu masjid lain dah ambil alih dah tanda-tanda Ustazah Zaini. Yang mana satu masjid ni nak conteng-conteng kitab sayang. Hadis kedua kan? Betul. Sebab kita baru pertama kali pakai kitab ni, mukaddimah dan hadis yang pertama. Jadi orang yang tempoh hari tak datang tak rasa rugi pun, sebab kitab ni alhamdulillah disusun dengan elok dan mudah faham. Kalau tak hadir kuliah pun, dan Masjid Al-Mustaqim Tahniah terus-terusan buat live, kita boleh cari balik linknya untuk dengar kuliah yang terlepas. Tapi sudah pastinya tak sama dengan yang hadir berdepan bertentang mata, duduk dalam ruang-ruang Raudatul Jannah, taman-taman syurga, niat daripada rumah, berjalan melangkahkan kaki, bermodalkan minyak kereta, kepayahan tinggalkan kerja-kerja rumah, semua tu dipandang jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi niatlah yang baik-baik. Kita sedang mengusahakan sesuatu yang baik. InsyaAllah kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab. Semoga ilmu kita lebih lagi barakah, InsyaAllah menjadi pahala kepada yang telah kembali ke rahmatullah, hasil daripada doa niat yang baik-baik kita, khususnya hadiah daripada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika kita keseorangan, ketakutan, kesempitan berada di mahsyar Allah kelak, datanglah pertolongan yakni syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ingatan kita, selawat kita, hadiah-hadiah doa kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay? Kak Norma takut nak buat kelas ni sebab semua orang cuti, dia kata. Semua orang cuti, takut tak ada orang semua balik kampung. Saya kata saya nak berceramah ni orang juga Kak, kita on je kelas sebab saya ni duk ralat asyik tak ada sahaja. Jadinya bila ada ni dengar Kak Norma kata nak kena cuti ke Ustazah, oh jangan cuti. Jadi ingatkan 2-3 ketui je, rupanya berketui-ketui. Minta maaf ramai, alhamdulillah. Sebab tu kita buat apa saja, sahabat-sahabat dah lama dah saya bantu menguruskan Masjid Surau ni. Jangan kata ada orang ke tak ada orang ke, kita yang orang ni bukan orang-orang, kita buat je kerja untuk agama Allah ni. Sebab bila dah dirancang begitu kerana Allah, untuk Allah, demi Allah, Allah jualah yang akan mempermudahkan. Dan kita tak pernah ditanya oleh Allah nanti berapa orang hang buat program hari tu, orang mai ke tak? Tak, Allah tak tanya macam tu. Tapi kesungguhan kita tu Allah pandang. Kesungguhan kita itulah yang menjadi ibadah dan pahala di sisi Allah. Jadi berapa orang pun jangan risau, Ustazah takkan kira ikut orang. 3 orang datang, 3 minit je bercakap. Tak ada. Jadi bila dah spend masa kat sini 10 hingga 11, kan bahkan kadang-kadang ustaz dah sampai tak berhenti lagi ceramah.
Ustaz tu pukul berapa nak ambil? Pukul 11.30 kan? Dia kata, janganlah kuliah habis pukul 11. Heleh, cakap je pukul 11. Dia dah tahu sangat dah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa saja peluang kita rebut sungguh-sungguh. Sebab di Masjid Al-Mustaqim Ampang, bertahun kita belajar kitab yang nipis 50 tanda-tanda orang munafik tu. Ingatkan habis dalam tempoh beberapa bulan je, tapi bertahun juga. Dan bila dah tamat 50 ciri orang-orang munafik, kita sambung kepada kitab yang mungkin beberapa di kalangan kita ni tak hadir masa kuliah yang pertama dulu. Kita ambil kitab 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat. Kitab ni disusun oleh sahabat kami Zamri bin Hashim, Ustaz Zamri, sahabat-sahabat dirahmati Allah dari utara tanah air. Ada beberapa siri, ada 40 hadis jalan ke syurga, 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat, 40 hadis tentang fiqh, ada beberapa lah, 40 hadis. Jadi untuk kitab ni khusus dan saya fikir sesuai. Saya baru mulakan di Masjid Tamantar Ampang. Juga di sinilah orang Ampang kalau tak dapat follow di sini boleh follow di Masjid Tamantar. Tapi jadual macam ni juga. Kadang ustazah ada, kadang tak ada. Tapi dalam sebulan tu di sana sekali. Jadi kita nak menekuni hadis-hadis ni bagi saya sangat sesuai kerana peringkat orang yang datang masjid umur-umur kita macam ni. Kalau ustazah 40-an, ibu-ibu ada 60-an, 70-an masih gagahkan diri datang ke masjid. Ada orang yang lebih muda dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke masjid. Bersyukurlah kan sebab Allah yang pilih. Ni apa kes ni, aku belum tua lagi dah fikir pasal mati ni. Sebenarnya pilihan Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab yang mati tu bukan mesti tua. Yang mati itu bukan mesti sakit. Jadi ilmu yang kita dapat daripada kitab ini, kita sebenarnya sedang menasihat diri sendiri. Dan bila kita berbicara dengan siapa saja, mungkin kawan-kawan kita yang macam jauh lagi daripada jalan-jalan Allah, yang nampak masih lagi bermaksiat, kita takut sebab kita sayang kat dia. Kita yang berbuat kebaikan ini pun belum tentu lagi dimatikan dalam baik, apatah lagi dia yang jelas-jelas terang-terang bermaksiat kepada Allah. Jadi nasihat-nasihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ni kita boleh jadikan satu bahan, satu isu bila kita bertemu dengan mereka tu, tak lagi berbincang tentang hal-hal dunia sangat, tak lagi bercerita tentang hal-hal orang lain yang kita tak tahu hujung pangkalnya. Jadi bila kita bertemu, pertemuan itu dalam kebaikan. Semalam aku datang kuliah ustaz tu, Masya Allah, teringat ustaz tu cerita. Pagi tadi aku dengar kuliah Ustazah Zai bacakan hadis yang pertama, Masya Allah. Ni yang kita nak bawa dalam setiap pertemuan kita. Sebab para sahabat Nabi bergurau juga, tapi dalam guraunya tak melampau-lampau. Sahabat Nabi duduk lepak-lepak bahasa kita ni, jom kita ngeteh sekejap. Ada juga pertemuan dengan kawan-kawan macam tu, tapi mereka tak berpisah selagi tak bersembang tentang hal akhirat. Hal akhirat ni bahasanya jangan duk skema sangat, kan orang menyampah pula nak kawan dengan kita. Sebelum kita berpisah, jom kita mulakan dengan Ummul Kitab. Saya nak bercerita tentang hal akhirat. Dia kata, dia ni dah kenapa pula ni balik-balik umrahan. Kak Hasran Khalid ni baru balik umrah dengan Ustazah baru-baru ni, Masya Allah. Asal jumpa orang je kau duduk sekejap, aku nak cerita pasal umrah. Kan Safa dan Marwah tu sekian-sekian, tawaf tu begini-begini, orang malas je nak dengar kan. Dia ni dah kenapa tak move on lagi ke? Maksudnya apa ilmu yang kita ada ni bukan untuk saja manfaat diri, tapi berazamlah untuk kita sebar-sebarkan. InsyaAllah di situ juga adalah ibadah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, sebelum kita pergi kepada hadis yang kedua, suka untuk saya buka muka surat 4. Perhatikan kuliah kita yang terakhir sebelum ini, itulah berkenaan tajuk pertama yang kita sentuh, mati permulaan jalan menuju ke alam barzakh. Matinya seorang anak Adam, yakni semua kita, merupakan permulaan ke alam barzakh. Jadi bila mati saja, sahabat-sahabat semua orang takut mati ni. Kalau saya tanya seorang-seorang ni, adakah orang-orang yang datang hari ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya tanya, are you ready? Ready apa Ustazah? Kan? Ready nak matilah. Ustazah ni soalan pelik-pelik, dia kata kan, sahabat-sahabat. Sebab tak ada siapa pun yang berani cakap ready Ustazah. Tak berani seorang pun cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita semua dalam mengumpul bekalan, persiapan-persiapan. Dalam pada itu, ajal boleh sampai kepada kita dan kita minta pada Allah, aku baru nak start buat baik ni Allah. Tangguhkan satu saat pun tak boleh. Kita kecewa, minta mati, nak minta cepat satu saat pun tak boleh.
Ya, ajal itu datang, semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba je ustazah suami saya meninggal, tiba-tiba je ustazah anak saya mati aksiden, naudzubillah min zalik. Kan perkataan tu kita biasa dengar, memang tiba-tiba ajal tu datang. Jadi bila datang tiba-tiba, kita boleh ke nak buat persiapan secara tiba-tiba? Tak boleh. Kan bila kita ingat sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita ini ditambah usia bermakna makin kurang tempoh hayat kita di dunia, maka ada doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amal. Selain daripada kita minta mati dalam husnul khatimah, minta mati dengan qalbun salim, minta bila kita mati dalam keadaan Allah redha pada kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab takut mati ni kita redha je nak mati tapi Allah tak redha nak jumpa kita. Ini juga boleh berlaku sebab Allah tak palingkan wajahnya kepada mereka yang pulang dengan membawa dosa yang tidak sempat dia bertaubat nasuha. Jadi dalam pengakhiran bab pertama ni, muka surat 4, saya nak rujuk semula, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sakaratul maut, eloklah kita membaca. Cuma buku ni tulis eloklah kita membaca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada detik terakhir sebelum kewafatannya. Maknanya Nabi sempat baca doa ini sehingga ke saat sakarat. Jadi kita, ni masa nak sakaratul maut kan ustazah baca. Jadi nanti bila dah tiba waktu saya nazak tu lah baru saya baca. Boleh ke plan macam tu sahabat? Sedangkan orang duk bisik, tak payah bisik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang duk bisik satu kalimah Allah, Allah tu pun kadang-kadang mulut tak terbuka nak ikut. Kan kenapa berat sangat? Sebab bukan susah nak sebut perkataan tu, tapi tergantung amal soleh kita ketika hidup. Maka apatah lagi tak faham buku ni ustazah, ketika sakaratul maut eloklah membaca doa ni. Macam mana? Maka persiapan kita kena jadikan doa ini sebagai persiapan menghadapi sakaratul maut. Boleh ke baca bila-bila masa, khususnya selepas solat, boleh menjadikan tambahan doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Makna kita minta dengan Allah, ya Allah, bantulah daku menghadapi kepedihan maut atau sakaratul maut. Kenapa maut ni dikatakan pedih? Sebab sakit. Kitab di balik tabir kematian mengatakan mati itu sebenarnya sakitnya tak ubah seperti ditusuk oleh 300 kali tusukan pedang. Jadi takkanlah sesakit itu ustazah. Subhanallah, sahabat-sahabat kita tak pernah mati dan tak pernah ada orang mati bangkit menceritakan kesakitannya saat menghadap sakaratul maut. Tapi lisan Nabi tak pernah berbohong. Ancaman-ancaman Allah dalam Quran tak pernah menipu. Maka kalau kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran penuh penghayatan, memahami maksudnya, dan kita belajar hadis-hadis daripada Nabi SAW, akan datang keyakinan. Inilah dia yang kita disuruh minta doa permudahkan saat sakaratul maut. Ya Allah, bantulah aku saat menghadapi kepedihan ataupun saat sakaratul maut. Kenapa juga dikatakan pedih? Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimah dha'iqatu, kalau bab rasakan kematian tu, Allah tak kata silakan selamat mati, tapi rasakan. Kita kalau sebut anak-anak kita kena pukul dengan bapak dia, rasakan. Mak cakap tak nak dengar. Tu cakap tu kan macam dengan marah, dengan sindir, dengan dendam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi anak ni kadang-kadang sakit kena pukul tu tak sakit sangat. Sakit hati mak duk cakap, rasakan tu lagi sakit rupanya. Masya Allah, rupanya sahabat-sahabat pedih sakarat ni sampai masa nak mati dah kita cakap tak boleh tangguh ke ya Allah. Rabbirji'un, nak balik ke dunia walau satu saat. Malaikat bersuara, rasakan. Kau tak tahu ke tak ada orang habaq ke kat engkau yang mati ni tiba-tiba akan datang saat yang kita tak jangka? Maka saat itu kepedihan yang kita rasa ni sangat menyakitkan. Muslimat dirahmati Allah, orang tak ingat dah pasal 300 tusukan pedang tadi tu, tapi orang ingat ya Allah pedihnya. Sama juga cerita-cerita dalam Quran bila orang dihumban dalam neraka Allah. Kan akan ada satu suara yang bertanya, dulu tak ada siapa ke habaq kat hang? Neraka ni azab, seksa yang kau menjerit-jerit ni, bukankah Allah dah cerita dah dalam Quran? Minta tolong ni, takkan ada satu saat pun engkau direhatkan daripada azab ni. Maka penghuni neraka akan kata, ada, tapi kami yang tak mau dengar. Kan itu lebih sakit daripada kena azab.
Macam orang duk padan mukakan kita lah. Tak payahlah padan mukakan kita punya PM terpilih ke tidak. Tak payahlah padan mukakan. Dia kata macam tu. Kenapa tak nak jumpa orang? Sebab nanti orang padan muka penat-penat je kau pergi ngundi dia, rupanya kau tak menang. Sakit hati tahu Ustazah. Gitu pula. Relax-relax saja sahabat, sebab PM-nya tu bukan kita, dia kan. Jadi tak payah kita nak rasa macam Allah sakit lah Ustazah. Tunggu je nanti kan, mudah-mudahan 5 tahun akan datang kita pula yang PM-nya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah nak sakit-sakit hati. Kenapa dia rasa sakit hati tu? Sampai bila kita nak bersatu hati? Sampai selama-lamanya pun takkan mampu. Sebab ini soal hati. Maka hati-hati dengan hati. Tu bila orang ingat mati, dia akan jaga hati dia. Ikutkan memang sakit hati ni, tapi menjaga hati, bersihkan hati, bersangka baik di dalam hati, semuanya akan indah-indah semula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedih tapi jangan melampau-lampau dalam sedih. Gembira, jangan dengan gembira itu menjauhkan kita dengan Allah. Ni kita orang beriman, mudah-mudahan kita dapat terima apa saja takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Ampang okey ke setelah beberapa hari dapat PM baru ni? Kan kena okey-okey selalu. Jangan saya tak nak datang masjid Ustazah. Kan orang tampal kat dahi dia, akulah pemenang. Kan saya yang sakit hati, dia tu. Tak payah saya sakit hati sahabat-sahabat. Penuhkan rumah Allah, penuhkan rumah Allah sementara boleh. Nanti kalau kita diuji macam masa Covid tu, kita juga menjerit-jerit, tak boleh. So datang ni, kalau ada yang mendengar secara dalam talian sedang guling-guling kat rumah dan boleh start kereta, toeng 5 minit boleh sampai, mari kita baru nak start ni insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hadis yang kedua. Orang kafir benci kematian. Ni yang ada kitab, tolong rujuk kitab. Orang kafir benci kematian. Bila kita sebut orang kafir, kita sebut di hati kita, bukan aku ya Allah, bukan keturunan aku ya Allah. Aku nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Jangan sampai aku tergolong di kalangan orang kafir ni. So kenapa kitab ni cerita pasal orang kafir Ustazah? Dia tak ada kena-mengena dengan kita. Sebab kita selalu mengaku Islam, tapi minta maaf sebut perangai tak ubah seperti perangai orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tak beriman. Kalau lisan kita, hati kita mengakui Allah tu adalah Tuhan kita, apa saja yang Allah perintahkan terus buat. Jangan banyak alasan, jangan banyak cakap, jangan bertapi, jangan bernanti. Pasal apa hang duk buat ni? Pasal Allah suruh. Pasal apa hang duk buat ni? Pasal Nabi suka. Itu je matlamat hidup kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab di sana dia berperang dengan nafsu. Nafsu akan fokus kepada benda yang Allah dan Nabi tak suka. Maka sikapnya orang kafir, suka hati dia lah nak buat apa pun. Halal ke, haram ke, arak ke, judi ke, suka hatilah. Sebab apa? Sebab asal masyuk saja, asal menguntungkan hal dunia, buat. Tapi kita banyaklah susahlah jadi orang Islam ni Ustazah. Susah kat mana? Dekat dunia ni kita memang disuruh berpenat-penat. Dan dunia ibarat penjara bagi orang beriman. Kalau kita rasa dunia ni macam syurga, macam mana kamu nak rasa syurga yang selama-lamanya bila kamu pulang ke kampung akhirat nanti? So beritahu dengan anak-anak muda kita, hidup ni bukan sembrono saja. Bukan suka-sukanya kita saja, tapi mengikut suka-sukanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut sukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kata tapi kawan kakak tu boleh je buat ibu, kenapa mak dia sporting tak halang pun. Contoh kan. Sebab kita nak bezakan diri kita dengan dia. Kawan kakak tu bukan orang kafir, tapi mak dia tak kisah halal dan haram. Ayah dia tak pernah kisah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, untunglah kamu dapat ibu dan ayah yang sangat kisah dengan agama kamu. Ini yang kita nak bandingkan. Sebab sahabat-sahabat, kita jadi orang yang punya akal. Tak mungkin kita membandingkan buah durian dengan buah apple, buah nenas dengan buah apa, kan? Tak boleh bandingkan. Kalau nak bandingkan, apple hijau ni rasa dia masam sikit, apple merah ni rasa dia manis, kan? Betul, sahih dah tu. Tapi kalau Ustazah, kenapa apple ni tak sedap macam durian? Kita pun akan pandang atas bawah betul ke tidak dia ni. Dia bandingkan durian dengan apple, memang taklah. Maksud Ustazah, kita tak boleh samakan diri kita dengan orang kafir. Orang kafir memang dia boleh buat suka hati dia saja. Fahamnya sahabat-sahabat? Jadi yang Islam dengan Islam, anak kita selalu kata, tapi kenapa jiran tu boleh? Kenapa kawan abang tu boleh? Sebab kita bukan mengkafirkan dia, tapi kita tak nak hidup macam cara hidupnya orang kafir yang hidup ikut suka-sukanya nafsu dia semata. Nanti dia akan lesu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia sedang berperang dengan Allah. Orang yang berperang dengan Allah, dia tak akan menang.
maka kita nak berlawan dengan siapa? Bukan berlawan dengan Allah dan Rasulullah, tapi kita berlawan, berperang dengan nafsu jahat kita. Mudah-mudahan orang yang mengekang hawa nafsunya, iman dan ilmu sentiasa di atas. Tapi orang yang tak mampu mengekang hawa nafsunya, dia belajar juga. Tapi bila dia rasa syok, dia rasa untung pada diri dia sendiri, suka hati dia belasah, halal ke haram ke tak kisah. Itulah nafsu. Dan orang yang tunduk kepada nafsu, mudah sangat langkah kaki dia untuk terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini konsep yang kita kena ada asas, mudah kita bercerita kepada anak-anak kita. Kalau ikutkan mak pun suka tengok kamu tak payah sembahyang, belajar je dari pagi sampai ke malam. Tapi bukan berapa yang Allah nak tanya nanti nak masuk syurga. Allah nak tanya cukup tak 5 waktu solat anak-anak ibu ni. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebab kita tengah dalam cuti ni, ada ibu kita bawa anak nampak dia cuit-cuit sebelah ke adik tu, Masya Allah. Jadi orang muda datang masjid ni sahabat, kita kena galakkan lagi. Kak Norma kena bagi. Umur berapa? Kalau umur 5 tahun bagi RM5 sekali boleh beli aiskrim. Tapi kalau dah remaja dia tak pandang RM5, bagilah RM50 ke kan. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu kalau nampak anak-anak muda dekat masjid, budak-budak berlari-lari, sahabat dirahmati Allah, anak siapa tu degil sangat. Biasalah budak kecil berlari-lari. Kalau bapak dia atuk dia berlari, tu yang tak biasa. Tapi kita panggil dia, ini masjid sayang, jangan lari-lari, sian kepala atuk tu kena langkah dengan kamu. Kalau acik tengok duduk diam daripada mula solat sampai habis, nanti acik bagi hadiah. Kan nampak dia senyap je insya-Allah, sebab dia jeling acik ni nak bagi hadiah apa kat aku ni sekejap. Jadi bawalah modal sikit pergi masjid. Jangan hadiah kat atuknya memang kena duduk diam. Jadi cucu yang dibawa tu. Ini kita nampak budak-budak, anak siapa tu? Anak emaknya, bapaknya akhirnya tak nak datang masjid. Sebab ada seorang nenek jeling dekat anak dia. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan macam tu. Sebab kita nak galakkan 20 tahun akan datang, mereka inilah yang akan jadi pengerusi Masjid Al-Mustaqim. Kan? Kita nak doakan macam tu. Bila nampak anak-anak orang, bagusnya ustazah, kecil-kecil dah ikut pergi masjid. Tapi yang bawa anak kecil sangat, yang masih berpampers, kena tahulah macam mana nak bawa. Satgi dia merangkak, pampersnya basah, bocor, najis tu tempat orang solat. Jadi bersihkan dia dulu sebelum kita biarkan dia merangkak-rangkak dalam masjid. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita baca hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Orang kafir benci kematian. Hadisnya panjang. Panjang tu bukan semua kata-kata Nabi, yang dibolkan gelap dalam kurungan tu sahaja kata-kata Nabi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemunya. Adakah pertemuan dengan Allah di dunia? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak mungkin ada. Pertemuan dengan Allah adalah selepas mati, maka menjadi hadiah kelazatan bagi orang beriman apabila dapat bertemu dengan Allah. Dan orang alim lagi beriman, dia tahu mana mungkin boleh bertemu dengan Allah tanpa mati. Sebab tu mereka tak takut mati. Tapi mereka tak pernah berdoa untuk segera mati atau bunuh diri saja supaya segera bertemu dengan Allah. Tak. Kerana ilmu dan iman menyatakan tak boleh ni, haram. Allah tak suka orang yang putus asa, ada masalah sikit minta mati. Ada masalah sikit bunuh diri. Ini bukan sikap orang beriman. Tapi mereka meyakini, orang berilmu, orang beriman, dengan hadis Nabi, sesiapa yang suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemunya. Suka bertemu Allah maksud orang yang tak takut mati. Jadi tadi kita tanya, are you ready? Semua tak ready.
Adakah jawapannya tak suka? Allah, takut nak cakap ustazah. Bukanlah tak suka, tapi tak ready. Kan sahabat-sahabat. Maksudnya kita nak sebut persiapan demi persiapan. Hidup je sebagai tanda Allah nak suruh kita buat persiapan. Dan sesiapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah juga tidak suka bertemunya. Jadi hati-hati. Kalau kita takut sangat nak mati ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai kita takut tu tak buat lagi keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk kita berubah kepada orang yang lebih baik. Tak tunggu tua, tak tunggu sakit. Bila doktor kata ni tak ada harapan sembuh dah, baru kita menjerit-jerit nak betulkan balik mana yang dulu kita tak pernah pergi masjid. Saya nak sembuh doktor, saya nak duduk balik kat masjid. Padahal sepanjang 60 tahun hidup tu dah berapa kali Allah beri peluang. Tak juga kita rebut peluang itu, sahabat-sahabat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Nabi, adakah maksudnya benci kepada kematian? Sedangkan kita semua tidak suka kepada kematian. Aisyah cakap, kan macam Ustazah Zai cakap tadilah, semua kita tak ready. Makna Aisyah pun pernah cakap, sedangkan semua kita tak suka kematian. Siapa yang minta mati? Kenapa orang pergi kerja pagi tadi? Sebab dia mengharapkan penghidupan. Hatta orang nak pergi umrah lah ikut Ustazah kan. Ustazah selalu kata, jangan segan nak tulis wasiat, nak pesan ke anak-anak kalau mak tak balik. Ni pergi ni mungkin mak tak balik ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu antara pesanan-pesanan. Tapi pesan juga ke anak, kalau mak balik nanti kereta mak cala, kena kau. Maknanya ni macam ready nak mati ke tak ready? Kan dia macam nak mati kat sana, sahabat, di bumi barakah. Tapi dia punya ingatan tu masih kepada keduniaan. Itu nampak sangat tak berapa ready lagi. Jadi muslimat dirahmati Allah, Aisyah kata semua kita pun tak suka kepada kematian. Jadi ibarat kita nak kata, oh Aisyah pun kata macam tu, tak peliklah kita kata macam tu. Tapi tengok persiapan Aisyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan begitu maksudnya, tetapi orang beriman apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, redha Allah dan syurganya, maka dia suka untuk bertemu Allah. So kat mana kita nak tahu tentang rahmat Allah, tentang redha Allah, tentang syurga Allah? Kalau kita tak baca berita-berita sahih dalam Quran. Janjinya Allah siapa yang akan dapat syurga. Antara contoh, wabasyiris sabirin, diberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila kita rujuk tafsir apa berita gembira itu, bernatijah syurga. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena sabar. Dalam hidup ni apa saja ujian, maka Allah juga suka bertemunya. So kalau kita, kenapa kau duk sabar lagi? Kalau aku dah hilang sabar dah ni. Sebab aku nak bertemu Allah di dalam syurga. Aku mendambakan pertemuan. Tu kita sahabat-sahabat sejannah, amin. Kan sahabat-sahabat kan suka guna kalimah macam ni. Tapi kalau kita dengar cerita Rabi'atul Adawiyah, subhanallah, tak ada dalam doanya yang seperti mengharapkan syurga. Tapi sahabat-sahabat, orang-orang yang hebat seperti ini, dia hanya berdoa bertemu, adanya pertemuan dengan Allah. Makna pertemuan dengan Allah tu di mana? Di syurga. Kita takut bertemu dengan Allah melalui cara mati, tapi yang kita dambakan syurga, syurga, syurga. Sebab tu semua kita kebanyakannya macam perasan jalan ke syurga ni ada jalan shortcut. Faham ya? Kita lalu dekat jalan duta tu. Nampak atas bukit tu, bang, macam nak pergi istana tu? Kan perangan kita. Kan macam mana yang nak masuk istana? Kita bukan yang dianugerahkan menteri kabinet ke apa kejap lagi ni, bukan. Tak ada peluangnya kita nak masuk. Kita bukan nak angkat sumpah, dia katakan. Tapi saya teringin sangat nak masuk kat dalam tu. Kan, nantilah abang tanya-tanyakan kabel mana yang abang boleh masuk ke pintu belakang ke jadi tukang masak ke apa kan, sahabat-sahabat. Tak dapat juga masuk, dah lebih 40 tahun dah hidup. Jadi maknanya macam mana kita teringin tahu dalam tu hebat tu. Bestnya kalau dapat duduk dah macam pengantin, ada orang tolong kipaskan, berangan. Tapi tak tahu jalan nak menuju situ. Kau ingat senang nak masuk dekat dalam tu? Kan 24 tahun kena tunggu, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi makna perkara-perkara macam ni kita kena tafsirkan dalam kehidupan kita. Bukan senang nak senang, bukan senang nak dapat syurga. So jangan hanya kenal syurga tu, tapi kena ambil tahu jalan menuju syurga. Susah payahnya, peritnya, ini yang kita nak belajar ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan sensitif sangat dengan contoh-contoh yang Ustazah bagi. Nak bangkitlah balik Ustazah ni tak apa-apa entah ceramah dia. Nak bagi faham muslimat dirahmati Allah. Sebab orang tahu sangat syurga tu, sahabat syurga, til jannah. Tapi dalam grup WhatsApp tu cerita ngumpat orang je. Macam mana nak til jannah?
Kan tak jadi jannah sahabat-sahabat. Ini kena tegur dalam grup WhatsApp, dalam Facebook kita, dalam mana-mana kecam mengecam, caci mencaci, hina menghina. Tu grup mana Kak jumpa tu? Grup sahabat jannah saya Ustazah. Kita pun confuse, jannah tang mananya jannah? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan hanya mengenal syurga, tapi kenal pasti jalan nak menuju situ. Kita start kereta. Kenapa sekarang ni dah ada kemudahan tekan Waze? Kan sahabat-sahabat. Tapi kita duduk termenung, apa nama masjid aku nak ceramah tu? Ustazah saya lah suka macam tu. Nak tak nak kena buka balik poster. Oh, nama masjid ni sekian, sekian, sekian. Patutlah tak jumpa. Besok Ustazah di Masjid Al-Mustaqim Ampang. Hari Rabu Masjid An-Nur Subang. Masjid An-Nur tu ada sejarah bagi Ustazah. Main klik je Masjid An-Nur. Tiba-tiba sampai, ini bukan Masjid An-Nur yang aku duk pergi selama ni. Kan rupa-rupanya An-Nur kat Sungai Buloh. Saya nak pergi An-Nur dekat Subang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, insaf sungguh. Tadi aku otak ke mana masa duk tekan Masjid An-Nur ni, tak tengok alamat selepas dia tu. Ya Allah, ini baru cari jalan kat dunia. Ya Allah, ampunkan aku. Macam mana nak cari jalan ke syurga kalau aku main-main dalam hidup ni, ya Allah. Kat situ pun kita dapat pelajaran. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? So tak boleh main-main dalam hidup ni, sebab hidup ni adalah persiapan untuk menuju mati. Dan selepas mati tak teringin pun di kalangan kita, walau jahat macam mana, nak bernatijah neraka. Semua kita tanyalah orang jahat, perompak engkau nanti kalau mati nak masuk syurga ke neraka? Dia jawab masuk syurga. Merompak. Cerita sekarang je merompak, nanti saya taubatlah cik. Sedap dia jawab sahabat-sahabat. Kan okeylah cik, doakan kau tak mati ketika merompak. Mudah-mudahan sempat bertaubat. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena buat persiapan. Sebaliknya orang kafir apabila mendapat berita tentang siksaan Allah dan kemurkaannya, maka dia benci untuk bertemu Allah dan Allah juga benci untuk bertemunya. Itu beza orang beriman dengan orang kafir. Sebaliknya orang kafir apabila mendapat berita tentang siksaan Allah dan kemurkaannya, itu sebab ada kelompok yang menyampah, yang marah bila kita bagi ancaman-ancaman. Jangan buat macam ni, Allah tak suka. Kalau kau buat macam ni, macam mana nak menuju syurga? Alah, kau tu confirm syurga ke? Kita balik kena sahabat-sahabat dirahmati Allah. Memanglah. Tapi pendaftaran ke syurga tu bukan ketika mati. Sekarang ni, sekurang-kurangnya aku dah mendaftar masuk syurga. Mana link nak daftar masuk syurga? Link dia jalan-jalan ke masjid. Kita suka dengar-dengar kebaikan. Itu link dia. Kita kena klik, kita kena buat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau kita tak kenal jalan-jalan ke situ, subhanallah, main tuhmah, main fitnah, main caci, macam mana kita nak jumpa jalan yang Allah suka ni? Maka dia benci untuk bertemu Allah dan Allah juga benci untuk bertemunya. Kau tak suka jalan-jalan menuju Allah, Allah lebih tak suka untuk bertemunya. Sebab tu orang yang faham bahasa Arab yang disebut dalam hadis tadi, baca dengan getaran suara. Takut sahabat-sahabat dirahmati Allah, berat kalimah ni. Wa man kariha liqa Allah. Bagi siapa? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Itu kita sukalah, sebab kita siapa yang suka jumpa Allah, Allah pun suka nak jumpa dengan dia. Tapi bila kita sebut wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci, tak suka nak jumpa dengan Allah, Allah lebih tak suka, lebih benci nak bertemu denganmu. Jadi saya tak benci nak jumpa dengan Allah Ustazah. Yang kamu tak buat persiapan mati tu adalah tanda kamu tak suka nak bertemu dengan Allah. Sebab tu orang beriman ni hidupnya dia tenang-tenang saja, sahabat dirahmati Allah. Dia berada di atas ke, dia berada di bawah ke, saat dia kaya ke, saat dia miskin ke, tenang-tenang saja. Kenapa? Sebab yang dia pandang adalah saat selepas dia mati, bukan saat hidup ni dia dapat apa. Yang dia tahu ketika hidup ni dia mengusahakan kerana hasil mutlak milik Allah. Faham ya? Dan hasil itu dia hanya nak berehat di dalam syurga Allah, walaupun dia dihenyak dengan kepenatan dan keperitan ketika di dunia. Ini baru hadis dan terjemahannya. Kita stres ke dengar hadis ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab syarahnya tu panjang lagi. Okay, jadi siapa ada kitab silakan belik ke belakang. Oh, panjang rupanya syarah hadis ni. Sebab tu bila kita belajar hadis, bukan kita nak baca terjemahannya saja. Baik. Suasana ketika sakaratul maut sangat mencemaskan dan amat menyakitkan, iaitu proses roh dicabut keluar daripada jasad. Itu maksud sakaratul maut. Cuba bayangkan Rasulullah yang merupakan sebaik-baik makhluk itu pun menderita sakit ketika sakaratul maut. Apatah lagi kita yang banyak dosa ini. So kalau kita nak tahu apa sakaratul maut,
dalam satu kitab di balik tabir kematian, sebab Ustazah suka kaitkan isi kitab ini 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat dengan kitab yang saya mengajar setiap hari Selasa di Masjid Al-Mardiyah, kitab di balik tabir kematian karangan Imam Ghazali. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mati lagi tapi kita terasa macam mana orang dalam sakaratul maut. Takutnya, bila takut kita akan hindar diri kita daripada kesukaran itu. Maka kitab tu menyatakan ujian berat yang kita lalui saat di dunia ini sebenarnya di sisi Allah ia sangat kecil. Sebab tu kalau kita mengadu pada mak-mak kita kan, mak kenapalah masalah macam ni? Halah biasalah kau ni. Cuba nanti bila kau dah tua, kau rasa apa yang mak rasa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu-ibu kita banyak pengalaman. Dulu dia pernah diuji dengan berat, sampai sekarang dia hidup masih dalam taat, okey-okey saja. Kita ni muda lagi. Kalau benda yang kita jumpa kita rasa perit, berat, teruskan saja kehidupan, kita akan bertemu dengan ujian yang lebih berat. Apa ujian yang super dahsyat, paling berat, paling menakutkan selain ujian-ujian ketika hidup? Adalah ujian sakaratul maut. Rupanya sakaratul maut ni adalah penutup kepada segala ujian. Maka kalau kamu tak sanggup diuji saat hidup, macam mana kamu nak melalui ujian sakaratul maut? Berapa banyak ujian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempuh dengan tenang, tempuh dengan redha, dan ketika sakarat masih lagi merasa kesakitan. Bahkan merasa kalau macam ni sakit yang aku rasakan, macam mana sakit umatku nanti ya Allah? Siap minta dengan Allah pindahkan sedikit sakit umatku nanti yang akan menghadap sakaratul maut, pindahkan rasa itu kepada aku. Itu sayangnya Nabi kepada umatnya, nak mati masih ingat umat. Subhanallah sahabat-sahabat, aku ni pun merasa sakit, macam mana umat aku nanti? Jadi ada ulama membahas, sakitnya Nabi tu bukan kerana dosa yang dia buat, sebab Nabi tak ada dosa. Tapi sakitnya Nabi tu sebab dia minta dengan Allah supaya sakit-sakit sakaratul maut para umatnya dipindahkan kepada dia, bagi dia rasa. Maknanya orang yang dah mati-mati di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya sakit sakarat tu jauh lebih berat. Tapi sebab Nabi dah ambil separuh sakit para umatnya yang bakal mati. So bila kita baca kisah macam ni sahabat, ya Allah baiknya Rasulullah, rindunya dia dengan umatnya walaupun dia tak pernah bertemu. Maka kita harus membalas cinta dan rindu Nabi itu dengan perbanyak selawat, dengan ikut apa saja kesukaan Nabi kepada umatnya. Subhanallah, apa yang Nabi suka kita buat, apa yang Nabi tak suka kita tinggal. Jangan ikut suka-suka idola orang ni, saya taksub kepada orang ni, jangan. Yang kita nak ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman, ketika inilah Allah menurunkan para malaikatnya untuk memberi kata-kata semangat kepadanya. Allah turunkan malaikat mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berpesan kepadanya supaya tidak takut dan tidak berasa sedih dengan kematian yang sedang dihadapinya itu. Malaikat pujuk Nabi. Malaikat juga menyampaikan berita gembira bahawa orang itu adalah ahli syurga. Maka orang itu redha dengan kematian dan tidak sabar-sabar lagi untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmatnya, keredaannya, syurganya. Dia suka bertemu Allah, Allah juga suka bertemu dengannya. Tu tadi yang kita baca tu hadis. Sekarang kita nak rujuk surah Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ni kalau ada orang mengaji tajwid marah ni, siapa duk putus-putus wakaf ibtidak tak betul ni? Kan nak bagi faham sahabat-sahabat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, kitalah yang bercakap Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka summastaqamu, beristiqamah. Kan yang paling susah dalam hidup ni nak istiqamah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ustazah hacik masa PKP duduk sorang-sorang dulu, ya Allah ustazah. Asyik berwuduk je kerjanya. Lepas wuduk ambil solat sunat wuduk. Lepas tu mengaji. Dah tak ada buat apa ustazah. Sekarang ni dah tak PKP. Eloklah kalau PKP kan. Kita pula yang telanai liur sahabat. Jangan cik. PKP susah nanti saya tak boleh nak pergi masjid. Kan? Jadi dia kata eloklah PKP ustazah hacik punya selawat je sehari sampai 10,000 tengok kat tasbih digital tu. Tapi dah habis PKP ni, ya Allah susahnya nak istiqamah. Betul? Maka Allah datangkan kita ujian. Allah datangkan kita ujian supaya kita beristiqamah mendekat dengan Allah. Maka malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka hampir dengan kematian dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Cuba gambarkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak mati saat sakaratul maut, berdebar luar biasa jantung, dah tak teringat dah suara siapa yang mentalkinkan kita di sebelah. Sabar ayah, banyakkan mengucap ayah. Kita dah tak dengar, dah tak ingat. Saya sedang berdepan dengan bapa saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sakit tua, berada di pembaringan, matanya dah tak nampak. Subhanallah. Pada satu hari saya ingat, saya cerita dalam ceramah-ceramah saya. Kan saya datang kadang-kadang, Pak, dari tadi tak dengar pun sebut Allah, duk musik dia. Tak payahlah merepek-merepek apa benda entah dicakap ni, tak payah. Sebut Allah banyak. Kan kita pun pimpin dia Allah, sebut lagi Pak Allah. Kan apa dia pandang kita? Mata tak nampak dah sahabat, tapi mata dia terbuka. Pandang apa dia kata, bapak ni tengah nazak ke, dia cakap. Kan? Ya Allah, Ustazah Zai kan depan. Apa bapak cakap macam tu? Dah kau suruh bapak sebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Pak tahu tak, orang kalau tengah nazak ni tak dengar, kita tak boleh sembang macam ni. Sebab dia sibuk dengan dirinya yang direbut oleh malaikat azab atau malaikat rahmat. Takkan dengar dah. Taklah engkau ni bising pok-pok suruh bapak sebut Allah, Allah, Allah. Bapak tengah nazak. Cara dia tanya tu saya debar jantung. Aku kan tak tahu ni keadaan macam mana ni. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab saya duk bagi tahu dengan dia, kalau betul kita tengah nazak, kita tak ingat apa dah Pak. Kita takut ketika itu yang rebut roh kita ni untuk balik ke tempat durjana, itulah malaikat yang tidak membawa rahmat kepada kita. Kita takut malaikat azab yang datang. Tapi bapak kan dengar lagi dari tadi duduk sembang macam-macam. Sebut Allah tu maksud kita. Jadi nak cerita kat dia, bila dah betul-betul nazak nanti, ingat masa mak saya nazak dulu. Subhanallah, dah tak dengar apa, dah tak tanya siapa yang datang ziarah mak, tak tanya dah. Nafasnya dah berombak di dada. Makin lama makin susut, kita sebut Allah, Allah, Allah. Tak terkeluar di lidahnya sahabat-sahabat, macam payah, macam sukar sangat. Dia dah tak ingat bapak ni siap boleh sembang lagi. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi makna nak cerita kepada kita, indahnya kalau saat sakarat itu malaikat berbisik kepada kita. Janganlah merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Ini gambaran kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan antaranya milik almarhumah ibu saya. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, nampak macam susah lama masa nazak tu. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi berakhir nampak macam dengan indah senyumannya yang tak boleh kita lupa sampai ke hari ini. Saya terkenang ayat ni. Mudah-mudahan dia sedang mendengar bisikan daripada malaikatmu, ya Allah. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Tapi untuk siapa bisikan ini muslimat? Kita layak ke dapat bila Allah kata summastaqamu. Dia mengaku bahawa Allah tu Tuhan dia dan dia beristiqamah. Istiqamah dalam apa? Dalam jalan-jalan menuju Allah. Bukan mudah. Sebab tu ramai orang cakap nak hijrah susah kan Ustazah. Dulu akak tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung ni. Allah, teringin juga nak yang lilit-lilit tu, yang ketat-ketat dekat atas tu, yang nampak-nampak sikit rambut tu, jambul keluar-keluar sikit. Nak juga Ustazah. Pesen kan dia kata kan. Boleh Kak, tapi Allah tak suka. Sama je nilai akak dengan yang buka takwih itu. Ya ke Ustazah? Sama. Kan pakai konon menutup aurat, tapi orang baca bentuk-bentuk di bahagian tubuh. Itu bukan menutup aurat, kesian. Sebab tu Ustazah lebih kesian dengan orang yang bersusah payah nak buka. Macam mana tu kalau ketat sangat bajunya tu? Susah tu kalau dah tak tahan nak terkucil singgah R&R kan sahabat. Payahnya tu nak buka sempat terkeluar tu rasanya tu. Pakai longgar-longgar senang.
Nak singgah wuduk pun senang kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu bukan bahasa saya, bahasa suami saya. Yang abang nak tanya satu, jawab tolong tanyakan pada orang perempuan yang pakai ketat-ketat ni. Tanya apa pula? Tu kalau nak terkucil macam mana tu, senang ke susah nak buka tu? Itu je soalan dia kan. Ke situ pula dia fikir, sabar je lah sahabat-sahabat. Cuba tolong tanya, abang kesian sungguh lah macam mana nak buka tu. Dia tahulah cara nak buka macam mana. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, maknanya kita ada benda senang tapi kita cari yang susah. Kan sebab itulah Allah selalu kata manusia ni tak pernah dizalimi oleh Allah, tapi dia yang zalim pada dirinya sendiri. Dia yang cari susah. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau dia berpakaian macam tu, itu mengikut nafsunya lagi, bukan mengikut mahunya Tuhan dan Rasulmu. Subhanallah. Jadi kita perbaiki. Maka dia kata dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup aurat. Tapi nak istiqamah tu yang susah Ustazah. Masa PKP solat-solat sunat semua saya buat. Bila dah tak PKP susahnya nak buat. Betul kan muslimat? Istiqamah ni yang payah. Betul kak? Kalau akak nak yang senang akak istirahat je tak payah istiqamah. Ustazah kalau istirahat nanti dekat neraka lagi teruk kena azab. Tahu tak apa? Semua orang hebat-hebat ni. Semua dah dapat jawapan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita diberi akal oleh Allah ni untuk menasihat diri sendiri dengan ilmu yang kita pelajari. Sebab tu kita tak payah mengagau susah-susah sangat. Berita-berita yang tak berapa sahih dalam Facebook, dalam mana-mana, itulah yang kita nak baca. Betul lah Ustazah ni kata, kalau kita makan ubat tahan sakit neraka tempatnya. Contoh kan sahabat-sahabat. Percaya habis. Anak suruh makan ubat, mak nanti tak boleh nak sembahyang. Tak payah, ada Ustazah kata makan ubat tahan sakit masuk neraka terus. Kan sahabat? Kita tabayun ke kisah tu kan. Saya tak adalah nak menyokong mana-mana pihak. Tapi kalau orang cerita, Ustazah dengar tak ceramah tu? Ustazah tak sempat lah nak dengar. Tapi dia kata makan ubat tahan sakit masuk neraka. Saya tak boleh terima. Ustazah nak komen pun saya tak dengar ceramah penuh dia. Tapi awak ni tahu kan Tuhan kita siapa sebenarnya? Allah. Ubat tu sebagai alat saja. Betul ke Ustazah tu cakap macam tu? Dengar tak video tu daripada awal hingga akhir? Bukan nak menyokong mana-mana, tak berani komen sebab kita tak tahu hujung pangkalnya. Tapi kamu ni yang beriman takkan nak ikut. Iya ke betul kalau dia cakap makan ubat tahan sakit lagi neraka? Habis tu apa kerja doktor-doktor dekat hospital sebut tu? Neraka belaka ke doktor-doktor tu? Marah ibu-ibu yang berapa ramai anaknya doktor kat sini sahabat-sahabat. Anak saya nak jadi doktor Ustazah, belajar 6 tahun, 7 tahun, ingat senang ke perah otak ni? Saya terharu baru-baru ni sahabat, saya berziarah seorang anak murid. Kematian suami masa saya berada di Madinah. So saya ziarah lah. Rupanya anak sulungnya lelaki, seorang doktor. Jadi dia cakap macam ni. Saya Ustazah Alhamdulillah masa suami saya meninggal tu, anak-anak saya pun cakap dah meninggal kat hospital. Mama dah temankan ayah berapa hari sakit. Tak apalah mama terus balik jenazah. Kita bagi mudah terus bawa daripada hospital bawa ke masjid. Jadi saya tak pergi masjid Ustazah. Saya teringat kan kalau nak ikutkan betul-betul meninggal sahaja suami, kita dalam iddah dah. Jadi anak-anak saya pun setuju. Mama tak payah pergi masjid, mama duduk je kat rumah. Jadi kawan-kawan datang ziarah cari saya kat masjid Ustazah. So dia pun WhatsApp lah apa semua. Kau pergi mana tak dekat masjid? Macam mana saya nak cakap Ustazah serba salah. Sebab keputusan saya dan keluarga saya memang tak pergi masjid. Halal. Maknanya bila kita dah ada keputusan muktamad, kenapa kita pening dengan orang punya cakap-cakap sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan orang semua pakat puji anaknya doktor ni tapi jadi imam solat jenazah. Masya Allah sahabat-sahabat. Lepas tu orang yang datang ziarah dengan saya ni tanya, apa rahsia kak dalam doktor boleh jadi imam solat jenazah, ambil tanggungjawab ayah, boleh nasihat akak benda-benda agama macam tu. Akak cakap senang je, anak ibu ni kan pandai sampai boleh jadi doktor. Kau nak jadi doktor mesti hafal macam-macam benda yang mak pun tak reti nak sebut kan. Ni doa. Kalau mak mati baca doa ni. Ni kalau ayah mati nanti kau sembahyang jenazah. Ini je step kau nak hafal ni. Bukan panjang macam benda-benda kau nak jadi doktor ni. Takkanlah kau tak boleh. Kan merasa tercabar anak ni dengan hati mak ni nasihat sahabat. Jadi saya fikir logik mak ni punya cara memujuk anak tu kan. Dia boleh jadi doktor yang hebat, lulus exam tu. Saya ingat Ustazah dia bukan senang nak jadi doktor. Bila dia nak exam tu nangis-nangis, dia telefon saya, susah mak pelajaran ni, tolonglah doa kan. Ini insya-Allah lah mak tak payah doa teruk-teruk sangat, kau hafal sekejap je kau dah boleh dah, mak dia kata sahabat. Jadi dia rasa tercabar. Terbukti masa bapak dia meninggal dia praktik akan agama walaupun dia bukan belajar agama sangat pun. Tapi sebab asasnya tu kuat.
So saya cerita ni tujuannya untuk apa sahabat muslimat? Kadang-kadang kreativiti, teknik kita mendekati dan doa yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita direzekikan Allah anak soleh solehah. Apa maksud soleh solehah ni? Boleh mendoakan kita selepas kematian kita. Tak salah mereka bekerja apa pun sekarang ni, hatta dia jadi ustaz ustazah, kalau tak soleh solehah itu pun tak bermakna kepada kita selepas matinya. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maka janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepada kamu. Sebaliknya, ni bila kita baca ayat-ayat macam ni disebutkan sebagai ayat-ayat basyira yang memberi berita gembira kepada kita. Janjinya Allah ni. Tapi di sana dalam Quran ada juga ayat-ayat nazira. Apa makna ayat-ayat nazira ni? Ayat-ayat ancaman yang mengancam kita, kalau mu buat macam ni nerakalah tempatmu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ustaz-ustaz duk nasihat ni orang buat macam ni tempat neraka. Bukan dia menghukumkan orang ni confirm neraka, tidak. Dia tolong bacakan ayat Allah sahaja. Sebab Allah yang suruh kita sampaikan. Jadi bila dengar ustaz cakap sesedap dinerakakan orang, dia bacakan ayat Quran. Subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kalau ayat Fussilat 30 cerita tentang orang yang dijanjikan syurga kepada kamu, pun kita sampaikan. Siapa yang berjanji ni? Allah. Kamu nak dengar janjinya siapa? Biasa je janji-janji dah gembira tak tunaikan, biasa je. Sebab dia makhluk, manusia. Tapi janjinya Allah, kamu istiqamah dengan kebaikan bila mana kamu dah mengaku Allah tu Tuhan kamu. Fokus, Allah nak aku macam mana sebagai hamba. Fokus. Kita kadang-kadang hilang fokus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah buat baik tapi orang tak puji, kita rasa penat. Fokus buat baik, orang puji tak puji, akhirnya jadi ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan pujian makhluk, kat mana kita nak rebut ikhlas tu? Takkan singgah ikhlas tu dalam hati kita. Maka rahsia nak ikhlas ni mudah. Istiqamah. Sebab apa muslimat? Mula-mula buat baik, duk jeling lagi, orang puji, bolehlah rajin nyapu lagi kat masjid ni. Kan? Lagi share kat Facebook, lagi orang like, lagi banyak ribuan komen, share lah lagi. Mula-mula je, percayalah cakap ustazah. Tapi bila kita dah berpuluh tahun, dah memang itu yang kita buat, dah tak peduli dah orang like ke, orang komen ke, orang puji ke tak puji ke. Sebab fokus kita tu dah jelas, kita nak buat apa. So di situlah, ustazah, ada orang cakap ustazah macam ni sekian lah, biarkanlah dia penat, dia berhenti sendiri. Kita tahu apa yang kita buat. Sebab tu kena istiqamah. Selagi tak istiqamah, susah nak dapat ikhlas. Dan nak istiqamah ni perlukan mujahadah. Jangan mudah-mudah tarik handbrake di tengah jalan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tu perjuangan ni kena berterusan. Dan dalam berjuang tak mesti menang. Hujungnya nanti sahabat bukan berhujung dengan kematian saja, tapi selepas kematian. Tak dapat pun balasan baik ketika di dunia ustazah. Kita kan akan hidup selama-lamanya lepas mati. Sebab mati ni sebenarnya sekejap je sahabat. Yang kita takut ni mati ni sekejap je. Kat mana ustazah kata mati sekejap ni? Ketika orang duk tutupkan mata kita, tak ada dah ayah kamu ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis dah anak-anak ni. Dua makhluk sibuk, malaikat uruskan roh, manusia uruskan jasad. Faham ya? Tu nak uruskan surat mati, tanah kuburnya macam mana. Ini kerja manusia. Abang Long kamu pergi balai polis, Kak Ngah kamu pergi telefon pengerusi masjid. Kan ini manusia sibuk. Malaikat sibuk uruskan roh. Tempat baik ke tempat tak baik dia nak balik ni. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Dan dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dimakamkan, dikebumikan. Habis dah cerita mati. Kita melangkah je 7 langkah tinggalkan si mati, dah mula dah. Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Hidup balik kita. Rupanya mati tu sekejap je yang orang duk takut sangat. Lepas tu hidup balik, tapi hidup yang tak sama dengan alam dunia ni. Subhanallah, macam mana hidupnya tu ustazah? Masa ditanya tu kita tengah duduk ke kita tengah berdiri? Tengah baring lah kau ni. Kan tadi ditanam tu tengah baring. Tanya pula kan. Orang lain buat jawab. Tanya ustazah, orang lain buat jawab. Kan tengah baring lah kau ni. Tak sopannya malaikat datang baring-baring pula. Mestilah dia berdiri kot. Kan subhanallah. Boleh tak kita fikir macam kat dunia ni? Tak boleh. Macam kalau kita baby yang keluar daripada perut mak, syoknya duduk dalam perut mak. Macam duduk dalam akuarium, berenang-renang. Pernah tak baby cerita? Tak pernah. Padahal tu manusia yang diciptakan Allah tu di alam rahim, tak sama dengan alam dunia tak sama dengan alam barzakh tak sama dengan alam akhirat.
Fasa ni semua kita akan lalui. So kita tak boleh fikir logik akal. Betul ke hidup balik nanti ustazah? Mati tu sebenarnya sekejap, tapi itu yang paling kita takut. Maka kalau kita buat persiapan sahabat, selepas mati tu mula ditanya oleh Munkar dan Nakir, seterusnya bangkit di mahsyar Allah melalui titian sirat, natijahnya pastikan syurga. Quran menjanjikan rupanya antara modalnya adalah istiqamah. Tak dapat istiqamah tanpa mujahadah. Apa mujahadah ni? Berjuang habis-habisan melawan hawa nafsu. Faham ya? Subhanallah. Ngantuk ke ibu-ibu dirahmati Allah? Dia tak sempat nak ngantuk. Ustazah macam kita je nak mati. Memang semua kita akan mati. Akan mati. Kita tak boleh want to som pun. Rasa yang paling tua tu kot ustazah, jalan dah sengit-sengit dah dak. Sila hari bulan dia boleh berlari lagi, kita yang muda pula mati sahabat-sahabat. Allah ya karim. Sebaliknya, orang kafir pula ketika sakaratul maut, seboleh-bolehnya mereka tidak mahu mati. Orang beriman tadi bila dah sakarat, dia memilih untuk mati. Masya Allah sahabat, kita belajar ni dalam pelajaran yang lepas. Dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, siapa golongan orang beriman sudah pasti diketuai oleh Rasulullah dan para Rasul terdahulu. Mereka ni nak mati Allah bagi pilihan. Saya ulang sikit pelajaran yang lepas. Kan bahasa mudah kita nak faham, Rasul kalau nak mati ni sebab ajal dah datang, ditanya oleh satu suara, nak teruskan mati ke nak pilih untuk hidup? Agaknya kalau ditanya kepada Muzayyanah Abdullah, dia jawab apa? Nak hidup lah, aku tak ready lagi ni nak mati. Tangguh minggu depan pun okey. Tapi peliknya para Rasul memilih untuk mati. Itu yang buat kita menangis dalam bab pertama dulu tu. Kenapa dia memilih untuk mati? Sebab mati tu adalah istirahat bagi dia. Subhanallah. Selepas mati tu dia dapat nikmat yang berpanjangan, istirahat yang berkekalan. Tapi kita sahabat yang na'udzubillah cara hidupnya mirip kepada orang kafir tadi, kita tak pernah ditanya. Dah ajal datang, memang kau tak boleh buat pilihan, matilah. Subhanallah. Maka bila mati tu sahabat-sahabat, orang kafir ketika sakaratul maut seboleh-bolehnya mereka tidak mahu mati. Sebab tu minta tangguh, Rabbirji'un, menjerit-jerit minta balik ke dunia. Kerana mereka tahu mereka bukan kembali ke rahmat Allah, tetapi kembali kepada azab dan kemurkaan Allah. Sekali lagi saya nak beri penekanan, bila cerita tentang kafir macam ni, jangan doa congkan dia, kumarikan dia. Kan bukan sahabat-sahabat. Mungkin di kalangan itu juga adalah orang yang pernah bersyahadah tapi tak suka hidup dengan cara hidup Islam. Faham ya? Ketika saat sakaratul maut itu, jasad mereka dipukul teruk oleh malaikat. Ketika sakarat dah kena pukul, ya, tapi kita tak nampak sahabat. Kalau kita nampak, kita nak fire macam mana pukulan malaikat, takkan boleh kita bantu orang yang bakal mati tu. Malaikat bercakap kasar dan memaksa roh mereka keluar daripada jasad. Malaikat merentap roh mereka sekuat-kuatnya sambil mengutuk dan melaknat mereka. Itu yang saya cakap tadi. Kadang-kadang orang kena pukul, kena palu, tak rasa sakit sangat sebab badan dia tu dah kebal, dah biasa kena pukul. Tapi kalau sambil pukul, mengutuk, melaknat, itu yang sakit. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Hang kau rasakan, dulu kau degil sangat masa hidup, kau tak nak dengar cakap Allah. Kan? Bayangkan. Sedangkan kalau mak kita cakap macam tu pun kita sakit, merajuk berhari-hari. Kita kena pukul dengan ayah, mak ni padan muka, tak nak dengar cakap ayah. Kan? Sakit kita. Ni malaikat yang cakap. Sakitnya tu luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Al-An'am 93.
Maksudnya alangkah ngerinya jika kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka. Gambaran tangan malaikat sampai mati kita takkan boleh gambarkan, sahabat-sahabat. Kalau kita cerita yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan kamu. Ini terjemahan ayat Quran. Kita pun tangan Allah tu agaknya lebih besar 100 kali ganda dengan tangan aku ni kot. 5 jari juga kot. Ini pun dah jadi satu dosa. Sebab kita tak boleh gambarkan. So bila cakap malaikat memukul dengan tangan, Allah, kalau tangan aku besar ni, tangan malaikat 5 kali ganda je kot. Tak apalah. Kan aku besar macam ni, takkanlah tak boleh tahan dengan pukulan malaikat. Tak. Kita tak boleh gambarkan. Tak pernah terlihat di mata kita. Jadi kalau kita baca cerita macam ni, rasakan tangan yang macam mana yang memang tak ada rasa kesian. Tu sebab saya selalu cakap dengan anak-anak Darul Fawaz yang kecil-kecil kan, bila nak cuti 3 hari 4 hari PM bagi cuti ni sahabat, apa yang kita pesan pada mereka bila nak cuti lama? Kat madrasah dia okey, bila balik rumah solat pun tidak kadang-kadang. Ustazah, tak rugi apa kalau orang balik rumah dia tak solat? Kan? Kalau kita malas solat, pergi jumpa dengan ibu ayah. Bagi tahu ayah, kalau adik tak solat, ayah tolong pukulkan adik, boleh tak? Siapa anak-anak ustazah yang berani cakap macam tu? Tak naklah kita, ayah kita tu garang. Macam-macam lah budak-budak kan. Kenapa kita nak kena cakap macam tu dengan ayah kita? Sebab kalau ayah kita pukul, biasa tak tengok mak gaduh dengan ayah sebab ayah pukul kita teruk sangat. Biasa, mak kita memang suka gaduh dengan ayah kita, pecah tong lah pula kan. Jadi rupanya mak bising, dah lah abang, anak kita tu, awak nak bunuh ke anak kita tu? Pukulnya tak seteruk malaikat. Maksud kita nak bagi faham mereka, biar mereka berfikir, ada logik di kepala mereka. Ya betul, masa tu ayah pukul, mak nangis-nangis, kata tak payahlah, kurang-kurang nenek tolong selamatkan aku, dokong aku bawa keluar daripada rumah. Tapi kalau kena pukul dengan malaikat mungkar, ada nakir kata dah tak payah, kesian aku tengok budak tu lembik dah. Tak ada, dia tambah balun lagi ada sahabat-sahabat. Sebab memang kerja mungkar nakir ni memang membalun mayat-mayat yang berada di dalam kubur. Jadi kalau kita faham macam tu saja, biar kena pukul dengan ayah kamu daripada kena pukul dengan malaikat. Barulah dia pun, betul lah ustazah, tak nak kena pukul dengan malaikat. Malaikat tu tak reti berhenti. Kalau Allah tak kata stop, dia tak stop. Faham? Ayah kita marah macam mana, mak kita, nenek kata stop, dia akan stop. Dia start motor, dia keluar rumah. Tapi malaikat tak akan stop. Sampailah orang yang dipalu di alam barzakh. Kenapa kita kena berdoa bila teringat si mati? Mungkin dia tengah kena pukul, tapi Allah kata stop sekejap. Sebab ada orang sedang cerita kebaikan dia ni di dunia. Sebab ada anak solehnya sedang mendoakan dia. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Pada hari ini, malaikat berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu membohongi Allah. Ni dunia hari ini banyak dunia tipu-tipu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Menipu. Sedangkan dalam kitab 50 tanda-tanda orang munafik, siapa yang menipu bukan daripada kalangan aku. Itu kita belajar. Gunakan lisan untuk menipu, sahabat-sahabat, sebenarnya kamu sedang menipu Allah. Allah yang bagi lisan tu. Kamu gunakan untuk menipu, kamu sedang menipu Allah. Dan kerana kamu menyombong diri terhadap ayat-ayatnya, Allah suruh A, B pula yang kamu buat. Allah suruh tinggal B, A pula yang kamu buat. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anfal. Ini penutup kuliah kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Kalimah dhuqu ni biasa kalau imam-imam Masjidil Haram baca, dia akan baca dengan getaran suara sampai air mata keluar. Kenapa zuq? Rasakan. Ni kalimah ni dahsyat sahabat. Sebab kita dengar perkataan ni sakit. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, malaikat berkata, rasakanlah dhuqu azabal hariq. Rasakanlah seksa neraka yang membakar. Jadi ayat-ayat ni kita jumpa dalam hadis, kita jumpa dalam ayat Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan calang-calang sumber.
Kalau kita baca benda dalam Facebook belum tentu lagi sahih. Quran jelas sahih, hadis jelas sahih, yang dihimpun 40 hadis dalam ni confirm jelas hadis sahih, baru Ustaz Zamri himpunkan di dalam 40 hadis. So kita tak perlu ragu-ragu lagi. Maka kita semakin faham perbezaan hidup orang kafir dengan orang beriman. Orang beriman terus buat persiapan. Kalau dah ada doktor cakap kat kita, tak maaf cik, sakit acik ni dah tak ada rawatan lagi dah, kan? Mungkin 3-4 bulan je boleh bertahan. Jangan down, jangan sampai rasa tak nak jumpa orang dah, aku dah nak mati, buat apa aku jumpa orang. Sedangkan kata Nabi, kalau tahu besok kiamat ada 1 biji benih di tangan, campakkan ke tanah untuk ditanam. Buat apa dah tahu besok nak kiamat dah? Kiamat tu maksud besok aku nak mati dah, pasal apa aku nak bertanam? Mungkin nanti membuahkan hasil, dimakan oleh burung-burung, dipetik oleh anak cucu kita, itu juga menjadi kebaikan kita di alam barzah. Faham ya? Jangan pernah putus asa. Kalau kita ziarah kawan-kawan kita yang tak sihat, sahabat, ramai je Ustazah jumpa. Doktor kata 4 bulan lagi cik nak mati. Kan dia pun tinggal semua dunia kerja-kerja, 4 tahun tak mati-mati lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak ceritanya itu keputusan doktor. Hormat sebab mereka ada kepakaran, tetapi mereka tetap bukan Tuhan. Jadi yang sihat-sihat ni takut. Hari ni saya menagih doa semua orang yang dengar kuliah saya daripada pagi tadi. Tolong doakan jiran saya yang sedang dalam usaha mungkin dah masuk bilik pembedahan ni sahabat. Memang kata keluarganya, doktor kata 50-50 Ustazah, kami semua dah ready dah. Saya dekat bermusafir hari tu minta maaf bagi pihak ayah. Kenapa ni? Kan rupa-rupanya sebab doktor kata pembedahan pada pagi Isnin tu memang sangat berisiko. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya yakinkan dia, keputusan tetap di tangan Allah. Jadi jangan putus asa, terus doa, terus buat kebaikan, apa sedekah yang akak boleh buat, minta Allah bagi. Bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang akak buat ni, mudah-mudahan pembedahan itu berjaya insya-Allah. Jadi tak ada cerita putus asa bagi orang beriman. Sebab orang kafir je yang takut kematian. Okay, kita siap sedia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mudah-mudahan hadis 1 yang dah kita belajar, hadis 2 yang masih fresh kita belajar hari ini, menjadi satu iktibar yang besar sehingga kita menjadi orang yang beriman sampai ke akhir hayat kita insya-Allah. Okay, ampun maaf zahir batin, mudah-mudahan Allah redha pada kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan insya-Allah kalau kita tak bertemu lagi di atas dunia, Allah jumpakan kita di tempat yang paling baik, itulah di dalam syurga. Ampun maaf zahir batin sekali lagi. Terima kasih yang hadir dalam talian juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dah dapatkan buku 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat, saya ada sikit bawa Fasabrun Jamil. Siapa yang nak boleh buat bayaran kat saya.